spinach. Sebab saya malas nak masak sayur. Kandungan nutrien ni macam vitamin C, dia agak sensitif. Just now terstop sekejap, tapi I think it's getting better. Tapi kita proceed dulu. Kalau teruk sangat saya masuk interact. Alright, okay. Testing 1 2 3. Okay, saya tengah membebel apa tadi. Okay guys, kita akan mulakan pukul 2.05. We're gonna start at 2:05. Allah tebal. And kita akan berakhir pukul 3.30, betul tak? Kita sejam setengah kan? Ke sejam? Saya lupa nak check timing. Sejam setengah Okay, 3:30 PM. Alright. Where is mine? Saya dah makan ke? Yes, saya dah makan like 5 minutes before the class. So I'm sorry nanti mungkin saya akan sendawa a bit. So maafkan saya. Sebab saya rasa macam, alamak kalau tahan, nanti kalau habis pukul 3.30, nanti pukul 3 takut saya jadi tergetar-getar. Pagi tadi dah breakfast. Tapi itulah sebab timing dia. Saya nak tanya, saya dah dah ajar sampai bab berapa? Kelas saya hari ni kita orang masuk ni. Kita orang masuk ni, perwarisan darah, kumpulan darah manusia, blood AB, blood B, blood C, blood D. Semua itulah. Sebab kalau boleh saya nak habiskan sebab many of you akan ada trial bulan November, betul tak? So insya-Allah lah sempatlah habis trial by November. Lepas tu sebab trial November, then there will be a lot of trial paper daripada setiap negeri. So kita akan cover trial paper setiap negeri pula. Okey lah, nanti awak akan ada all the seminar lah apa-apa semua tu ya. So banyak-banyaklah kita akan try buat banyak soalan. So tak balik kampung ke? Saya plannya nak balik kampung hari weekend ni lah. Lepas tu nak apply cuti on Monday sebab Selasa kan public holiday. Lepas tu school reopen, first day school reopen on Monday. Betul tak? Saya tanya student bio saya kelas 5 beta tu, ada 28, kelas tu ada 33 orang ambil bio, 28 orang respon, 19 orang takkan hadir. Like their parents tak bagi hadir pun sebab dia orang belum lagi complete dose vaksin. They are going for their second jab on 18 and 19 sebenarnya. So I mean kita tak boleh salahkan dia orang. Memang kita benarkan pun. Kalau kata tak selesa nak hadir before vaksin complete is okay. Cikgu ni cikgu sekolah ke? Ya, saya cikgu sekolah. So travel dah boleh? Ya, tapi travel dalam negeri lah. Luar negara dia kena kuarantin banyak hari, buang masa. Tunggu betul-betul pulih dulu lah. Okay guys, dah pukul 2:05. I think kita boleh mula sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and hello Form 4 Biology dan juga Form 5 Biology. Welcome back to our seminar Kerja Plus and this is gonna be my last session untuk seminar Kerja Plus. Lepas ni awak ada lagi tak Kerja Plus dengan mana-mana cikgu bio? Ada lagi, okay? So last week sebenarnya saya dengan Form 5, kita orang discuss paper tu soalan berkaitan structure and function. Jadi hari ini sebenarnya seminar kerja untuk Form 4 Biology, but then Form 5 is open untuk awak juga join. Jadi saya akan ceritakan perjalanan briefing sedikit apa yang akan kita buat pada hari ini. So untuk hari ini tema kertas 2 yang saya pilih ialah soalan yang bersifat negatif. Apa tu soalan negatif? Kejap lagi saya bagi tahu dekat awak, and as usual kita akan discuss, I will show you the example soalan calon yang jawapan calon yang nampak macam betul tapi sebenarnya kurang betul, and macam mana untuk kita improve jawapan calon tersebut. Okay, jadi that's what we are going to do today. And topik yang saya pilih topik daripada chapter Form 4 lah, sebab ini kan Form 4 punya kelas. Jadi tajuk berkaitan tumbuhan apa semua tu tidak ada. Tapi tak apa, ilmu dan juga skill teknik yang awak ambil pada kelas hari ini awak boleh apply pada chapter-chapter Form 5 juga. Okay, so ini bab berapa? Ini tak ada bab. Ini seminar sayang. Jadi kita akan campur bab dari bab 2 sampailah bab yang ke 8, 9 dan 10. Okay, so there will be a mixture of bab. Alright guys, are you ready to start the lesson? Kalau yes, say yes dekat chat dengan penuh bersemangat. Yes. Okay, alright. Jadi kan guys, soalan negatif pattern. Apa maknanya soalan negatif pattern ni? I tell you what, every year akan ada soalan negatif pattern, and for the past few years, tak salah saya, for the past 4 or 5 years, dia punya markah dia lebih kurang 25 markah daripada 100 markah dalam paper 2. Maknanya there is a huge, kita kata portion, soalan yang bersifat negatif macam ni sebenarnya. Jadi dia ada teknik tertentu untuk menjawab soalan macam ni. Walaupun awak jawab ayat dia cantik, bagi fakta yang cantik, does not mean calon tersebut menjawab soalan. So soalan-soalan negatif pattern ni macam mana? Dia akan ada contoh-contoh dekat ayat tu, dia ada perkataan gagal, gagal berfungsi, ataupun perkataan tiada, ataupun perkataan dibuang, ataupun ada perkataan seperti racun. Semua benda-benda negatif lah ni. Ataupun perkataan seperti rosak. Apa lagi? Benda-benda macam tu. Perkataan yang kata contoh struktur tu dia ada fungsi tertentu. Apa berlaku kalau struktur tu rosak? Apa berlaku kalau struktur itu diracuni? Dia kata jahanam, musnah, buruk. Tak adalah buruk. Apa berlaku kalau struktur tersebut buruk? Tak. Okey, bertoksik, jahanam, musnah. Boleh lah. So those kind of soalan lah sebenarnya. Okey, so hopefully you dah dapat rough idea. Jadi
tanpa membuang masa, boleh tak kita terus discuss based on question and teknik menjawab? Boleh Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini saya ambil gambar daripada buku teks. By the way, soalan semua saya buat sendiri so there will be some typo. Jom kita main quiz sikit, boleh tak? Quiz dia detect typo oleh Sir Midi. Tak adalah, sorry. Akan ada typo sedikit. Kita akan betulkan along the way tau. Okay, so jadi dekat sini ini ialah struktur amoeba. So plasma membrane, English this is plasma membrane. Ini dia punya nucleus. Ini struktur X. Kita tak bagi tahu dekat awak apa struktur tersebut. Ini vacuole makanan, tempat diorang cernakan makanan, kita panggil sebagai food vacuole. Dan ini ialah pseudopodium, di mana dia punya unjuran sitoplasma dia, cytoplasmic reticulum. But anyways, can anyone tell me apakah itu struktur X dekat sini? Yes, semua orang dah tahu X dekat sini adalah vacuole mengecut, nama dia. X adalah vacuole mengecut, ataupun in English contractile vacuole. Jom kita buat revision a bit, boleh tak? Contractile vacuole ni dia buat apa sebenarnya? Okay, let me show you the picture here. Dia ni macam tempat untuk dia nampak, dia macam bersin, dia macam acem. Dia acem. Bila dia bersin tu, air akan terkeluar. Okey, sebab apa? Benda ni organisma unisel seperti paramecium, amoeba, diorang ada dua jenis habitat. Ada yang duduk dekat habitat air tawar, ada yang duduk dekat habitat air masin. Yang duduk dekat habitat air tawar, diorang akan dikelilingi, surrounded by air yang lebih hypotonic. The water surrounding them is more hypotonic. Jadi kalau air itu hypotonic, air itu akan meresap masuk ke atau meresap keluar? The water will diffuse in ke atau diffuse out? Air akan meresap masuk, the water will diffuse in. Jadi kan bila air itu meresap masuk, agak-agak apa berlaku? Imagine macam belon. Belon, awak isi air dekat dalam belon tanpa henti. Belon itu akan mengembang dan last kali dia akan pecah. Belon akan mengembung. Belon kembung, dia kata belon kembang. Belon kembang dan akan pecah. Okey. Jadi benda yang sama berlaku dekat sel. Bila air terus meresap masuk, when the water diffuse in, then apa berlaku? Sel itu ada potensi untuk pecah. Jadi diorang ada satu organel. Struktur ni kita panggil vacuole mengecut, di mana bila vacuole tu mengecut, contract, dia akan keluarkan air. Dia akan singkirkan air. Jadi dekat sini kita kata dia boleh maintainkan kandungan air dekat dalam sel dia. Okey, boleh faham apa fungsi vacuole mengecut? So, proses ini kalau awak tengok dekat dalam buku teks awak, dia panggil sebagai kawal atur. Let me show you the picture, ejaan dia. Kita panggil sebagai osmo kawal atur. So, dia ganggu line. Atas. Osmo kawal atur. In English, osmoregulation. Masa saya belajar SPM dulu, saya takut gila perkataan ni. Ya Allah, apa benda tu? Rupanya dia gabungan perkataan osmosis. Osmosis kan pergerakan air, diffusion of water, dan perkataan kawal atur ialah regulate lah. Dia nak kontrol apa kandungan air tu. So itulah nama proses dia, pengosmo kawal aturan. Awak tambah imbuhan per dengan an dekat belakang. Jadilah pengosmo kawal aturan. Okey, Form 4 and Form 5 bio. Boleh follow ke tidak setakat ini? Boleh Jadi, jom kita tengok apa soalan cakap. Raja menunjukkan amoeba. Apa berlaku kalau struktur X tidak berfungsi? Ini yang saya cakap. Soalan berbentuk negatif. Rather than dia tanya awak apa fungsi struktur X, dia terbalikkan, dia tanya apa berlaku kalau struktur X does not function. Okay, let me show you contoh soalan daripada calon yang nampaknya macam betul tapi jom kita tengok. Jom kita tengok kejap. Okay, so ini ialah jawapan daripada calon. X ialah vakuole mengecut. Okeylah, okey, fakta dia betul. X menjalankan fungsi pengosmo kawal aturan. Betul, itu apa yang diberitahu dekat dalam kelas. Itu apa yang ada dekat dalam buku teks. X menyingkirkan air daripada sel. X excretes water from the cell. Fakta dia pun betul juga. Agak-agak awak, calon ni dia dapat berapa markah? Ketiga-tiga fakta dia tepat dan betul. Calon ni dapat 0 markah. Dia tak jawab. And I tell you what, benda ni berlaku every year, memang akan ada even student my own class pun akan ada jawab macam ni juga. Dia cerita tentang fungsi X tersebut. Dia tak menjawab soalan. Kalau soalan bentuk dia negatif, ada student tanya, kenapa pula dia dapat 0 markah? Kalau soalan tanya benda tu tak berfungsi, you kena cerita bila dia tak berfungsi, apa akan berlaku? So you kena terbalikkan dia punya fakta dia. Macam tu kisahnya. Okey, contoh saya bagi analogi, saya tanya dekat awak, apa berlaku jika kita tak makan tengah hari? And then awak jawab, makanan tengah hari sangat penting untuk membekalkan tenaga, supaya memberi kita tenaga. Awak jawab soalan tak? Tak. Dia tanya kalau tak makan, apa jadi? Lapar lah. Dia cerita tentang kebaikan makanan tengah hari itu semua. Dia tak jawab soalan. Okey. Sabar. Ya Allah, saya bukan saya tak marah. Saya bersemangat. Okey. Jadi, yang ni kita kata walaupun betul tapi dia akan dapat 0 markah. However, kalau awak rasa nak juga bagi soalan tak tanya pun struktur X tu apa. Tapi awak macam saya dah baca, saya dah tahu, saya nak juga bagi tu pemeriksa yang saya tahu namanya ialah vakuole mengecut. Nak letak boleh. I tell you what, kadang-kadang dalam marking scheme boleh membantu awak untuk skor markah, tapi saya tak promise. Jadi kalau kata awak nak letak X ialah vakuole mengecut, X is contractile vacuole, yes, you boleh letak. Yang ni tak apa. Tapi yang lain-lain, no, tidak menjawab soalan.
So, jom kita tengok apakah sebenarnya yang soalan minta daripada awak. Jom kita tengok dekat sini ya. Okey, kalau struktur X tidak berfungsi, tengok poin yang pertama. Jadi vacuum mengecut ni dia perlu mengecut baru air disingkirkan. Sekarang kalau dia tak function, boleh tak dia mengecut? Can it be like this anymore? Boleh tak dia macam bersin macam mengecut macam tu? Dah tak boleh dah. Jadi awak akan cakap struktur X tidak dapat mengecut. X cannot contract. There you go. Perfect. Baru betul. So, bila X tu mengecut, air akan dikeluarkan. Sekarang kalau X tak mengecut, boleh tak diorang singkirkan air berlebihan daripada sel? Tak boleh. Oh sorry, saya termiss satu perkataan. Boleh tak letak perkataan berlebihan? Air berlebihan. Can you tambah excessive water? Excessive water. Dia tak adalah nak singkirkan air sampai dia kering kontang. Tidak. Dia hanya nak menyingkirkan air yang berlebihan. Okay? Jadi air berlebihan tidak dapat disingkirkan. Excessive water cannot be excreted. Jadi macam cerita kat belon tadi tu, bila air semakin banyak dalam belon, apa berlaku? Sel tu dia akan mula mengembang dan finally dia akan pecah. There you go. Sekarang ini barulah awak jawab soalan. Yang ni awak hanya cerita dia punya fungsi dia. Okay, saya nak FAQ, frequently asked question dekat chat. Pertama, adakah saya akan upload answer? Yes, saya akan upload dekat kita punya Google Drive accessible through my IG, and also I will top up dekat apps juga. Saya akan upload dekat apps juga. Okay, yang kedua, boleh jawab dalam bentuk points ke tidak? Okay, macam saya cerita sebelum ini dalam exam tak payah letak bullet point. Ini tak payah letak tanda bullet ke nombor ke apa, tak apa. Tapi kalau kata dekat hujung ayat, awak nak sambung ayat dia dekat bawah, tak ada masalah. Yang penting ayat awak complete. Dia sempurna ayat, ada subjek, ada predikat dia. Whatever that means. Okay. Alright, apa lagi soalan? Okay, kawan awak nak tambah. Pengosmo kawal aturan tidak dapat berlaku, boleh. Tapi yang tu awak letak jawapan yang paling hujung. Sebab itu dia punya statement terlalu general. Yes, pengosmo kawal aturan tak berlaku, but what does it mean? Maknanya, dia tak dapat mengecut, air tak dapat disingkirkan, sel itu akan kembang dan pecah. Okay. Alright. Kan kalau tak fungsi dia akan pecah, kalau tak fungsi tak boleh pecah lah kan. Betul. Apa dia? Kalau tak fungsi dia akan pecah, kalau tak fungsi tak. Sorry Anis Suraya, I don't get your question. Tolong refresh you punya soalan. This kind of questions boleh score awak 2 hingga 3 markah. It can be 2 or 3 marks sebenarnya. Okay. Alright, ada apa-apa lagi soalan? So agak-agak you dah dapat rough idea what kind of bentuk ataupun bunyi ayat yang awak perlu guna kalau soalan dia bersifat negatif. Boleh. Okay, can we go to the second questions? Boleh kita gerak ke soalan kedua? Ada kawan awak tanya, boleh tak digunakan perkataan sel meletus? Boleh, tak ada masalah. Maknanya sel mengembang dan meletus instead of pecah. Dua-dua perkataan boleh diterima. Okay. So boleh ke buat point? Saya baru je jawab soalan tu tadi. Okay guys, let's move to second questions. Can we? Boleh Okay, so soalan yang kedua. Ini ialah sel sperma. Everyone know. Dekat tengah-tengah sel sperma ni, dekat leher dia ni, cuba teka. Ada organel apa dekat sini? Yes, kalau awak tengok soalan dah lukiskan untuk awak, dia ada zigzag-zigzag macam tu kan? Jadi tak lain tak bukan, ini adalah mitokondrion. Okay, awak dah tahu fungsi mitokondrion. Mitokondrion adalah tapak untuk apa? Tapak untuk penjanaan tenaga kan? Is a site for energy generation melalui proses respirasi sel, through cellular respiration. So everyone understand that. Kenapa dia memerlukan tenaga? Sebab ekor ni perlu bergerak. Kalau tak ada tenaga, ekor dia tak boleh bergerak, dia tak boleh berenang. Okay? So soalan dekat sini, jom kita tengok apa soalan tanya. Raja menunjukkan sel sperma yang normal. Yes, normal have a lot of mitochondrion. So apa berlaku jika kecacatan pada sperma menyebabkan organel X, iaitu mitokondria, tidak dapat dihasilkan? Maknanya sperma yang dihasilkan oleh lelaki tersebut tidak mengandungi mitokondrion. Okay? Alright, jadi dekat sini, jom kita tengok contoh jawapan yang bunyinya macam betul tapi questionable, kita nak terima jawapan dia ke tidak. Okay, jom kita tengok yang pertama. Alright, X ialah mitokondrion. Okay lah, fine lah. Dia dah baca buku, dia dah tahu itu mitokondrion. Nak bagi tahu juga pemeriksa, aku tahu itu mitokondrion. Tak apa, bagi tahu. As I mention you, benda ni mungkin dapat markah, mungkin tidak dapat markah. Okay, itu poin yang pertama. Okay, soalan daripada chat. Mitokondrion dengan mitokondria. Kalau English mitokondrion ini adalah untuk singular dan mitokondria ialah untuk plural. So kalau bahasa Melayu kita kan tak ada singular plural ni kan, jadi kita gunakan mitokondrion sahajalah. Buku teks pun guna mitokondrion. Okay, mito ke mitro? Mito. Sejak bila ada mitokondrion Okay, so jom kita tengok. Lepas tu student ni jawab, X ialah tapak penjanaan tenaga melalui respirasi sel. Ayat dia sangat lengkap. Tapi kalau soalan tanya apa fungsi mitokondrion, jadi dia jawab soalan tak? Tak, saya typo ke? Ya, salah, minta maaf. Tanya, anda telah berjaya mendetek kesalahan semedi. Kan saya kata nak main quiz tadi tu. Sorry. Mito. Ya Allah. Tiba dia yang kena marah pula. Apa mito? Mana mito? Sorry. Kesalahan saya. Tapi awak kena ingat tau guys, dalam dunia ni, kalau satu jari kita tunjuk kat kesalahan orang, berapa jari tunjuk kita? Tak gurau je. Okay. Jom kita gerak ke poin yang kedua. Jadi, katakan awak seorang pemeriksa. Adakah awak akan memberi markah kepada student ini untuk poin yang kedua? Memang taklah, kosong markah dekat sini. Okay?
Jadi, jom kita tengok macam mana cara yang betul untuk awak jawab soalan kalau mitokondria itu tak wujud. By the way, soalan tentang mitokondria ni agak famous. Beberapa kali saya dah nampak dekat soalan trial dan sebagainya tau. So, this is how you gonna answer it. Okay, yang pertama, kita tahu mitokondria tu tempat untuk respirasi sel kan? Jadi, respirasi sel tidak dapat berlaku. So, cellular respiration cannot occur. Bila respirasi sel tidak dapat berlaku, boleh tak tenaga dihasilkan? No, we all know cellular respiration is to produce energy. When there is no cellular respiration, then there is no energy. Jadi, tenaga tidak dapat dihasilkan. Bila tenaga tidak dapat dihasilkan, tadi kita dah cakap, tujuan tenaga tu adalah untuk menggerakkan ekosperma. Jadi bila tak ada tenaga, boleh tak ekosperma tu bergerak? Tak boleh. Jadi awak boleh cakap, ekosperma tidak dapat bergerak. Bila ekosperma tak dapat bergerak, boleh tak dia mencari dia punya sel persenyawaan dengan secondary usit sekunder ataupun ovum tu? Tak boleh. Jadi persenyawaan sperma dan ovum pun tidak dapat berlaku. Okey? Kawan awak tanya, dia nak letak tenaga dalam bentuk ATP. Boleh tak, ada masalah. Awak nak sebut bentuk tenaga dalam ATP, no problem at all. Kalau tak sebut echo, boleh. Asalkan awak sebut echo tak bergerak ataupun sperma tidak dapat bergerak pun boleh juga. Okey? Alright. So kalau jawab sperma tak ada echo, sperma ada perkataan echo. Boleh. Ingatkan nak jawab sperma tu tidak ada echo. Tak ada. Sperma tu dia masih berecho, cumanya tidak ada echo, dia tak dapat bergerak. Okey? Itu je sebenarnya. Ataupun sperma tidak dapat berenang, dia poin yang sama. Tidak dapat bergerak, tidak dapat berenang, cannot swim, that is the same point. Okay? Sperma tidak boleh sampai kepada ovum, boleh. So kalau jawab fertilization saja, betul tak? Okay, soalan pada kawan awak. Maknanya dia nak terus jump. Dia bergantung kepada soalan. It depends on the question. Kadang-kadang kan, dia sebenarnya orang yang buat soalan ni, orang yang berbeza-beza tau. Kadang-kadang marking scheme dia pun boleh jadi berbeza-beza. You boleh, maknanya you skip everything dekat atas ni and you tulis final point saja. Persenyawaan tidak dapat berlaku. Kadang-kadang I tell you what, mungkin tak dapat markah. Sebab pemeriksa dia nak tengok, yelah kita tahu persenyawaan tak dapat berlaku, but why? You kena ceritakan dia punya detail dia tu. Okay? Kena ikut step ke? Ini adalah contoh dia punya step. Macam mana awak nak olah jawapan awak tu, itu terpulang kepada awak. Okay? Yang ni saya bagi contoh sebagai guidance kepada awak. Alright. Jadi kan, sebagai student biologi, I would tell you, kita perlu berhati-hati dengan marking scheme. Kita tak tahu marking scheme akan ada apa ayat dekat dalam marking scheme. Jadi kita cuba jawab sekomplit mungkin. Semua soalan ni could be 2 hingga 3 markah. It could be 2 to 3 mark sebenarnya. Okay? Alright. So kalau point tu tak tersusun, acceptable tak? Kalau point tu tak tersusun, acceptable, tapi awak akan mengannoyingkan pemeriksa. Macam, dia ni kenapa ayat dia ni? Macam tu. Bila point tak tersusun, nanti kan jawapan awak, dia akan jadi berterabur, lepas tu dia punya bahagian tak cukup, dia akan buat arrow. Dia buat arrow, dia naik ke atas, dia sambung pula dekat atas ni. Tak suka macam tu. Kena ikut pula dia punya anak panah macam tu. Lepas tu dekat hujung ni pula dia letak pula nota, bantulah saya anak tunggal perlu banggakan ibu ayah saya. Dia nak bagi nota-nota cinta pula dah. Form 5 bio, awak nak exam lagi berapa bulan ni kan? I tell you what, nota-nota cinta tu diharamkan dalam exam SPM sebenarnya. Kalau betul country, itu dikira sebagai tuduhan cuba berinteraksi dengan pemeriksa. Cuba berinteraksi dengan pemeriksa tau. So tak boleh. Pernah berlaku kes, saya diberitahu a few years ago, dia punya results dia kena hold sebab dia ada bagi nota something like that. Dia cuba berinteraksi, bagi nombor telefon dan sebagainya. Boleh je kan? I will give you some money, you give me marks for this question. Who knows? Kalau saya mata duitan, saya okey je. Awak calon ni ke? Berapa awak nak offer saya? Contohnya. Okay. Alright, kalau tak muat jawapan, okay. Good question daripada kawan awak. Let me tell you what, guys. Untuk soalan kertas 2, dia punya ruangan jawapan selalunya berkadaran dengan berapa banyak awak perlu tulis. Selalunya. Maknanya, kalau dia bagi dekat awak 5 line, tiba-tiba jawapan awak ada 1 atau 2 perkataan, then most probably you are not on the right track. Sebab awak perlu tulis lagi banyak untuk score full marks. Ataupun, kalau dia bagi 5 line, tapi 5 line tu tak cukup untuk awak. Dia kena buat ni, anak panah peta pergi tempat lain bagi tu, then most probably ada benda yang tak perlu tulis, awak gigih nak tulis juga. Okay. So, ruangan jawapan tu selalunya dia bagi clue. Berapa panjang jawapan yang awak perlu sediakan. Okay? Takut. Bukan takut. Sepatutnya awak kena bersyukur dengan clue jawapan tersebut. Maknanya awak tahulah, ini 2 perkataan macam pendek sangat je ni. Rasanya kena olah lagi, kena hurai
uraikan lagi, kena terangkan lagi macam tu. Okey. Alah, tulisan kecil besar tu tak adalah beza sangat. Tulisan calon yang paling besar dengan tulisan calon paling kecil kan. Dia average lah kita kata. Okey. Alright guys. So boleh tak kita gerak ke soalan yang ketiga? Can we move to the third question everyone? Jom kita gerak ke third question. Okey. Jadi kalau form 5 bio, kalau awak perasan minggu lepas saya guna gambar yang sama, betul tak? Kita discuss apa ni, struktur dan fungsi alveolus. Ni saya twist soalan dia. So saya twist soalan dia, jom kita tengok. Asap rokok menyebabkan suhu persekitaran kawasan R merujuk kepada alveolus meningkat. Maknanya dia jadi panas dalam paru-paru tu. Terangkan kesan terhadap pertukaran gas. So the cigarette smoke causes the surrounding temperature to increase, then you can explain the effects to the gaseous exchange. Jadi agak-agak awak. Apa efek dia dekat sini? Awak kena fikir ini soalan dikira kebat lah. This is a kebat high level punya question. Awak kena fikir, alveolus kan dia ada 4 ciri-ciri dia kan. Ingat lagi tak apa 4 ciri alveolus? Yang pertama, alveolus mestilah nipis. Okey, senipis apa? Senipis kulit bawang, senipis iman, senipis satu sel. Okey, yang kedua, selain nipis apa lagi? Dia perlu lembab. Okey, lembab maknanya moist. Dia ada mucus dekat situ. Yang ketiga, dikelilingi oleh kapilari darah, surrounded by blood capillary. Ini bab 8 by the way. Dan lagi satu, jumlah luas permukaan JLP per I, total surface area per volume yang tinggi. Okey, jadi dekat sini kalau suhu tu meningkat, dia akan affect ciri yang mana satu? Yes, dia akan affect ciri yang lembab. Ingat lagi tak apa explanation kepada ciri yang lembab? Kenapa alveolus kita permukaan dia perlu lembab? Dia ada 2 perkataan dekat sini. Yes, some of you masih lagi ingat supaya gas boleh Ada orang call saya. Sebab saya tengah guna 4G. Saya lagging tak tadi ke okey? Okay, good. Okay. Untuk lembab, dia punya penerangan dia adalah supaya gas boleh melarut dan meresap. Gunakan 2 perkataan itu so that the gas can dissolve and diffuse quickly. Dengan cepat. Can diffuse and dissolve quickly. Okay. Jadi dekat sini, soalan awak kena twist lah. Instead of cakap lembab, awak cakap kering. Instead of gas tu boleh larut dan meresap dengan cepat, awak cakap gas tu tak boleh buat benda tu. So, nombor 4 dalam English apa? Total surface area per volume. Total surface area per volume. Yang ni adalah content dia lah, syllabus dia lah. Saya lagi nak fokus kepada nak menjawab soalan ini. Siapa yang macam bela-bela apa benda ni, nipis, lembab, kapilari apa ni, tolong tengok balik chapter form 4 bab 8. Okey, ini tajuk bab 8. Alright guys, boleh tak kita gerak ke soalan dia, cara nak jawab soalan dia? Jadi, jom kita tengok apa ciri-ciri jawapan yang bakal di reject. Dia nampak macam betul. Permukaan R perlulah lembab. The surface of R must be moist. Memang ayat dia betul, fakta dia betul. Tapi dia tak jawab soalan. Ini bukan apa yang soalan tanya. Soalan tanya apa yang berlaku. Okey, supaya gas O2 dan CO2 dapat melarut dan meresap, ini pun tidak menjawab soalan juga. So, macam mana cara kita nak menjawab soalan? Kita negatifkan statement tersebut. Permukaan R akan kering. There you go. Bila permukaan tu kering, gas oksigen dan CO2 tidak dapat meresap dan melarut. Terbalik perkataan dia, melarut dulu guys. Sorry, tolong tukar. Melarut dahulu. Tidak dapat melarut dan meresap. Sorry. Dengan cepat. Okay. So, untuk ayat yang terakhir is very important sebab dia memberi conclusion kepada apa yang soalan tanya. Tengok soalan tanya apa. Kesan terhadap pertukaran gas. Maknanya you kena answer the question. So what happened to the kadar pertukaran gas? Apa berlaku kepada the rate of gaseous exchange? Kadar pertukaran gas akan menurun. Itu untuk awak tutup balik awak punya jawapan tersebut. Nampak ke cara jawab dia? Boleh Okey, ada student tanya, boleh tak guna tidak lembab instead of boleh. Asalkan bunyi dia negatif, tak ada masalah. Okey. Okey, ini pesanan form 5 bio saya dah pesan minggu lepas untuk form 4 bio, jangan gunakan simbol dalam exam. Ini sebab saya nak fit into screen dan latihan kita tak apalah guna simbol. Dalam exam tolong tulis perkataan yang penuh. Maknanya gas oksigen dan gas karbon dioksida. Okey, kelembapan is moisture. Okey. Sir, kalau kadar pertukaran okey, soalan daripada Nafisah penting Dia tanya boleh tak kalau kadar pertukaran gas terganggu? Tak boleh. Bila kita sebut kadar ialah sesuatu yang kita boleh kira, yang kita boleh ukur menggunakan nombor. So the number is either high, tinggi, atau nombornya rendah, low. Jadi untuk kadar, you kena tulis sama ada tinggi, meningkat atau rendah, berkurang. You tak boleh cakap terganggu dan sebagainya. Itu cannot. Unless kalau awak nak cakap proses berhenti. Itu boleh. Tapi dia bukan tanya tentang proses. Yang ni gaseous exchange masih berlaku. But the process tak berhenti lagi sebenarnya. Okey. Kalau kadar perlahan pun, kalau salah saya fizik tak terima kan kalau you tulis the rate is slow kan. Dia kadar tinggi atau rendah, high or low. Kita tak kata proses perlahan tu boleh. Proses perlahan tu boleh. Okey. Dekat sini ada yang cakap kimia terima, ada yang cakap kimia tak terima. Saya tak tahu. Untuk subjek lain tak tahu, tapi untuk bio kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Wah, pernah dengar tak benda tu? Maknanya kita gunalah yang betul je. Janganlah kita guna benda yang salah kan. Okey.
Alright guys, BYB. Okay, dah siap soalan ketiga. Guys, can we move to question number 4? Boleh kita gerak ke soalan keempat? Boleh? Jom. Okay, jadi saya rasa cukuplah saya tunjuk 3 contoh kesalahan calon. Untuk soalan yang seterusnya, kita just go straight to the right answer lah. Okay, sebab awak dah dapat dah kan? Awak dah dapat apa yang calon tu salah. Okay, jom kita tengok soalan yang keempat. Yang ni famous. Jangan terkejut kalau awak tengok perkataan yang awak tak pernah dengar. Terangkan apa yang berlaku kepada pengambilan R, okay, sekiranya sel ini terdedah kepada sianida, iaitu sejenis perencat respirasi sel. Saya bagi masa dekat awak untuk memahami apa yang soalan tu tanya. In English, explain what will happen to the intake of R if the cell is exposed to cyanide, which is a type of inhibitor of cellular respiration. Okay, cyanida atau apa? Okay, yang pertama, kita tengok dulu keyword dekat soalan ni, pengambilan R. Okey, awak tengok soalan dekat sini. Yang ni awak tahulah struktur plasma membran, betul ke tidak? Lepas tu awak belajar. Kalau pergerakan bahan merentasi plasma membran, kita boleh bahagikan kepada 2 jenis. Apakah 2 jenis pengangkutan? What are the 2 type of transport? Yes, kita ada pengangkutan aktif, kita ada pengangkutan pasif. We have active transport and passive transport. What is the perbezaan yang paling besar antara aktif dengan pasif? Ada 2 perbezaan paling besar. Ya, untuk aktif dia perlukan tenaga. Untuk pasif, dia tak perlukan tenaga. Okey, lagi satu. Kalau aktif, dia bergerak dari tempat yang dia banyak ke sikit ke dari sikit ke banyak? Ya, kalau untuk pengangkutan aktif, dia gerak dari tempat yang dia sikit pergi ke tempat yang dia banyak. Kalau pasif pula, dari tempat yang banyak ke tempat yang sikit. Siapa yang blur tajuk ni, tolong tengok balik chapter 3 form 4. Ini bab 3 form 4. Jadi saya dekat awak, pengangkutan P perlukan tenaga ke tidak? Transport of P. Tak perlu. Dia bergerak dari tempat banyak ke tempat sikit. Maka dia pasif ke aktif? This is pengangkutan pasif. Jadi dia tak perlukan tenaga. Alright. Untuk Q pula, nampak macam sama banyak. Macam mana awak nak tentukan? Kira. Atas ada 1, 2, 3, 4, 5. Bawah ada 1, 2, 3. Jadi decision awak pasif ke aktif? Ini pun pasif juga. Tapi untuk pengangkutan R, cuba tengok. Atas ada 2, bawah berlambak-lambak. Maka pengangkutan R adalah pengangkutan aktif. Sebagai pengangkutan aktif, apa yang dia perlukan? Tenaga. Nampak ni? Soalan saya bagi hint dekat awak lagi ATP, which is tenaga. Okey. Jadi awak dah faham tentang pengambilan R. Now, cyanida. Cyanida ataupun cyanide ialah suatu jenis dia bahan kimia kita guna untuk penghasilan kertas, plastik, logam. Dia normal chemical yang kita guna dekat kilang lah. Tapi kadang-kadang orang boleh terdedah. People can be exposed to cyanide sebenarnya. Jadi bila diorang terdedah mungkin terlidu gas ke ataupun ada banyak cerita laporan daripada polis, ada orang bunuh diri dengan meminum cyanide pun ada juga, okey. Jadi cyanide ni dia satu benda yang affect dekat badan kita. Macam mana cyanide ni affect badan kita? Cuba tengok. Perencat, inhibitor. Perencat ni dia lawan kepada perkataan stimulate. Stimulate maknanya dia merangsang sesuatu. Dia bagi lajukan sesuatu proses. Perencat pula dia terbalik. Dia boleh stopkan proses tersebut atau dia boleh turunkan kadar proses tersebut ataupun menghalang, prevent proses tersebut. Itulah maksud perencat. Ya, dia lawan kepada pemangkit. Dia lawan kepada pemangkit lah. Jadi dekat sini, bila soalan sebut perkataan perencat respirasi sel, maknanya apa berlaku kepada respirasi sel? What's going to happen to the cellular respiration? Respirasi sel tak berlaku ataupun respirasi sel punya kadar akan berkurang. Bila respirasi sel tidak berlaku, apa berlaku kepada penghasilan tenaga? What happen to the energy production? Pun tak berlaku juga. Bila penghasilan tenaga tidak berlaku, maka apa berlaku kepada pengangkutan aktif? What happen to the active transport? Active transport pun tidak akan berlaku. Kenapa active transport tu tak berlaku? Can anyone tell me ATP ni sebenarnya digunakan untuk apa? What is the ATP is used for dalam kes ini? Ya, dia akan membuatkan protein pembawa ni, the carrier protein bertukar bentuk. Ingat lagi tak? Dia tukar bentuk macam tu. Dia tukar bentuk macam tu kan? Okay. So, I think saya ada cover. Ya, awak cover dengan saya lah. Seminar, the first seminar kan saya cover tajuk chapter 3 kan? Okay. So, dengan tiadanya ATP tersebut, protein ni tidak dapat berubah bentuk. Dia tak boleh nak angkut R tersebut. Jadi bila dia tak dapat berubah bentuk, maka pengambilan R akan berlaku ke ataupun pengambilan R akan berhenti. Pengambilan R akan berhenti. There you go. You see what's happening here? Tadi ada kawan awak cakap, nampak soalan ni auto tinggal terus. Janganlah tinggal. Sekarang ni awak nampak sebenarnya soalan dia mudah je. Yang penting awak kena faham apa makna perencat. Perencat maknanya dia stopkan proses tersebut. Jadi, jom kita tengok cara menulis jawapan. Okey, yang pertama, respirasi sel tidak dapat berlaku, cellular respiration cannot occur. Bila respirasi sel tidak dapat berlaku, dan efek dia tenaga tak dapat dihasilkan lah. So, tenaga dalam bentuk ATP tidak dapat dihasilkan. Bila tenaga tidak dapat dihasilkan, macam saya cakap dekat awak tadi, ATP tu sebenarnya kita guna untuk tukar bentuk protein pembawa. Jadi dekat sini, protein pembawa tidak dapat berubah bentuk. They cannot change its shape. Bila protein pembawa tidak dapat berubah bentuk, pengangkutan aktif tidak dapat berlaku lah. So, kita gulungkan jawapan kita, kita concludekan jawapan kita dengan menjawab soalan apa berlaku kepada pengambilan R. Pengambilan R akan berhenti. Okay? There you go. So jawapannya ada dekat dalam notes tak? I will upload the answer after the class. I will do it right in front of you. Takut saya terlupa nanti. Saya akan buat depan awak nanti. So kalau tak tulis ATP tak apa ke? Tidak mengapa. Kalau tak tulis ATP tidak mengapa. Tetapi saya sarankan tulis sebab apa? Soalan dah bagi dekat awak dekat
sini. So it's better for us to write it down lah sebab soalan dah bagi. Okay. So kalau jadikan orang yang keracunan sianida ni, sianida boleh diracuni melalui gas cyanide ataupun diracuni melalui jangan spam saya please, lagi saya jawab. Dia boleh diracuni melalui cyanide ataupun diracuni melalui liquid. Dua-dua boleh dalam dua bentuk. Pengambilan R berkurang boleh. Awak boleh guna berhenti atau berkurang. Dua-dua boleh diterima. Soalan ni berapa markah? Semua soalan dekat yang saya bagi ni it could be 2 hingga 3 markah. It could be 2 to 3 marks sebenarnya. Okay? R tu apa tadi sir? Tak, R dia tak bagi dekat kita apa. Dia tak bagi tu dekat kita R itu ion apa, molekul apa tidak. Do we bother about what R is? Kita perlu tahu tak R tu apa? Tak perlu, doesn't matter. Yang penting kita tahu R tu diangkut secara pengangkutan aktif. Itu yang kita perlu tahu. Okay. Cyanida ni boleh dapat dekat mana? Dia selalu dekat kilang macam saya cakap. Cyanida is one of the materials required in the production of paper, metal, those kind of plastic, benda-benda macam itulah. Tak salah saya dalam chemistry ada kan belajar tentang cyanide poisoning ni. Dia wujud dekat dalam setengah bahan semula jadi macam buah-buahan, tapi dia punya level of cyanide dekat dalam natural secara semula jadi terlalu rendah. Dia tak boleh racuni kita pun. Okay. Bahayalah ni kanser. Lah sampai dia boleh membawa kepada kematian. It can lead to death sebenarnya. Sebab tu kita kata racun. Dah sebut perkataan racun, agak-agak awak bahaya ke tidak racun tersebut? Ada orang survive ke? Ya. Kalau keracunan cyanide yang tidak keterlaluan boleh dirawat. Saya tak ingat dia punya rawatan macam mana, but basically dia reducekan effect of cyanide tu lah. Kalau awak Google cyanide ni is very common. Awak Google ni cyanide poisoning, cyanide poisoning. Banyak. Tu. Cyanide poison macam tu, siap bagi siap ada rupa-rupa. Oh ni. Siapa tengok Games of Thrones? Games of Thrones. Probably this guy yang jahat tu, apa nama dia saya tak ingat dah. Dia dibunuh menggunakan cyanide. Okay? Ayat apa tu? Alright, dah guys. Boleh kita gerak ke soalan seterusnya? Can we move to the next one? Ya, yang saya kata secara semula jadi tu tadi kawan awak kata dekat biji, betul. Macam biji kacang almond, biji apple, kebanyakan biji-biji buah yang rasa dia pahit-pahit tu selalunya dia ada content cyanide. Tapi don't worry, cyanide yang wujud secara semula jadi ni dia punya amount dia is too little untuk membahayakan kesihatan. Yang bahaya dia kalau dia terdedah dengan gas cyanide dekat kilang atau memang terminum dan sebagainya. Yang tu lagi bahayalah sebenarnya. Okey. So kalau makan banyak-banyak, tak payahlah tanya kalau makan biji banyak. Tak. Nak ke makan biji apple banyak-banyak? Buat apa makan biji apple banyak-banyak? Dia bagi alasan pula. Jadi lepas ni tak bolehlah makan buah dan sayur. Tiba dia nak relate tak boleh makan buah dengan saya pula sebab takut keracunan cyanide Okey. Soalan daripada kawan awak. Better tulis ikut baris ke atau buat macam perenggan dekat dalam karangan? Macam saya cakap dekat awak sebagai pemeriksa suka kalau awak sambung ayat dekat bawah. Maknanya lepas habis satu ayat awak letak titik, awak tekan enter. Tahu, tekan enter maknanya dia akan mula dekat bawah ni kan. Lagi senang untuk pemeriksa bagi markah sebenarnya. Dia boleh baca, lepas tu dia tutup satu markah sini. Dia baca, tutup satu markah sini. Lagi mudah. And awak pun sebenarnya lagi senang untuk cek jawapan awak. Lepas dah siap, awak nak cek balik lagi nampak. Boleh, tak ada masalah. Yang penting awak tak perlu letak tanda depan ni, tak perlulah. Okey. Dia macam buat dalam bullet points, cumanya ayat awak ayat yang sempurna. Ayat yang lengkap. That's what I mean. Okay. Alright guys. Jadi boleh tak kita gerak ke soalan yang kelima? Can we move to question number 5? Boleh student form 5 ingat lagi tak gambar ni? Minggu depan kita discuss tentang cakra dicekung kan. Sorry, hemoglobin. Tambah lagi satu hemoglobin. Hemoglobin. Ejaan dalam English ialah hemoglobin. English yang ni dia ikut UK Kalau ejaan UK pun hemoglobin juga. UK hemo, US hemo macam ni. Okay, so boleh kita gerak ke soalan yang kelima. Jom kita baca. Raja menunjukkan sel darah merah, penghidap anemia. Have you heard of anemia? I believe you have lah sebab dah belajar kan tajuk pengangkutan sebenarnya. Mempunyai bilangan hemoglobin yang rendah, low hemoglobin count. Terangkan kesan keadaan ini, effects of this condition.
Jadi apa berlaku? Oh, some of you dia anemia. Okay, very good. Saya nak jawab. Saya petik daripada jawapan Bibi Nuhur Sina, kandungan oksihemoglobin berkurang. Boleh? Okay, maknanya kita tengok balik fungsi hemoglobin. Cara nak jawab soalan yang negatif ni, you tengok balik fungsi dia and then you negatifkan fungsi-fungsi dia tu. Jadi kita tahu apa fungsi hemoglobin. Hemoglobin dia akan bergabung dengan siapa? Dia bergabung dengan oksigen. Jadi kalau hemoglobin dekat dalam sel darah merah tu sikit, lagi banyak ke lagi sikit oksigen yang bergabung? Lagi sikit lah. Jadi kurang oksigen yang bergabung dengan hemoglobin. Bila kurang oksigen bergabung, kalau oksigen bergabung dengan hemoglobin, kita sebut apa? Kita sebut oksihemoglobin kan? Jadi lagi banyak ke lagi sikit oksihemoglobin? Lagi sikit oksihemoglobin. Bila lagi sikit oksihemoglobin, apa berlaku kepada kadar penghasilan tenaga? Kurang tenaga yang dihasilkan. Orang yang tak ada tenaga ni, apa berlaku dekat diorang? Diorang akan berasa lemah, okay? Lemah, tak berkaki, salah bukan. Bukan rasa lemah lah, dia rasa letih, tak bermaya karin, okay? Alright, mukanya pucat. Okay, jadi itulah contoh-contoh jawapan dia. Alright, jom kita tengok dekat sini. Jadi, first you jawab, jumlah molekul oksigen bergabung dengan hemoglobin akan berkurang. Less oxygen molecule bind with the hemoglobin. Bila less oksigen, maka pembentukan oksihemoglobin pun akan berkurang. Less oksihemoglobin form. Jadi apa berlaku? Kadar respirasi sel akan berkurang. In this case, sebab soalan dia lagi nak fokus kepada hemoglobin, sebab itu saya letakkan respirasi sel / penghasilan tenaga. Maknanya dalam exam, awak boleh tulis dua-dua ayat. Cumanya, mungkin awak hanya dapat 1 markah untuk kedua-dua ayat. Sebab dia memberi makna yang sama. Tapi kalau awak seorang pelajar yang bijak, you akan tulis je dua-dua sebab kita nak selamatkan, kita play safe. So tulis je, kadar respirasi sel akan berkurang menyebabkan penghasilan tenaga berkurang. Jadi diorang akan berasa letih, tidak bermaya, pucat, macam itulah. English kita kata fatigue. Fatigue tu penat lah, kita kata penat. Penat ni selalunya hari Khamis kan. Awak PDPR hari Isnin semangat. Selasa dia ni sikit, Rabu ni sikit, Khamis dia fatigue kan, betul tu. Jumaat dia semangat balik. Sebab maksudnya nak cuti macam tu. Okay? Ya, saya tahu. Saya pun Jumaat, saya pun semangat juga sebenarnya. Alright, jap. Khamis terus dapat anemia. Okay, dah. Ada apa-apa soalan untuk anemia? There is a treatment for that. Nanti masuk bab 12, awak akan belajar tajuk Form 5 bab 12 kita ada what we call genetic apa kita panggil rawatan genetik ni? Treatment genetik. Basically kita boleh merawat anemia. There are so many technologies now sebenarnya. Okay? Saya dah sampai bab belum. Saya baru bab 11 sekarang. Oksihemoglobin. Okey, soalan daripada Alia dia tanya, apa kaitan oksihemoglobin dengan tenaga? Okey, kita tengok balik dekat sini. Hemoglobin dia perlu bergabung dengan oksigen. Setuju ke tidak? They must bind with oxygen untuk diangkut oksigen pergi ke seluruh badan. Kenapa kita nak angkut oksigen pergi seluruh badan? Kita nak guna dalam respirasi sel. Saya nak ulang balik respirasi sel. I always mention to my student, apa formula untuk respirasi sel? Ya, you ingat perkataan GOTAP. Apakah itu GOTAP? G merujuk kepada nasi yang kita makan, kita cernakan menjadi glukosa. Okey, tambah O. O dekat sini adalah oksigen. There you go. Oksigen diperlukan dalam respirasi sel untuk menghasilkan apa? T dekat sini adalah tenaga. Okey, tambah A dengan K ialah byproduct, bahan sampingan dia. A adalah air dan K dekat sini adalah karbon dioksida, CO2 yang kita hembus keluar tu. Jadi whenever soalan tentang oksigen, dia mesti berkait rapat dengan respirasi sel, mesti berkait rapat dengan tenaga. Macam soalan cyanida tadilah. Cyanida tadi ni kan dia berkait rapat dengan respirasi sel, tak boleh hasilkan tenaga juga. Okey. Alright. Hemolisis bukan. Hemolisis tu bila kita punya sel darah merah dia pecah, dia mengembang dan pecah kalau kita rendam dia dekat dalam larutan hipotonik. Itu hemolisis. Perkataan lisis merujuk kepada pecah. Okay. Alright. Kalau hemoglobin bawa oksigen, apa yang bawa glukosa? Glukosa tidak dibawa oleh sesiapa. Lepas kita cernakan kanji, starch dekat dalam bahagian terakhir usus kecil kita iaitu ileum, glukosa tu akan terus dimasukkan ke dalam kita punya darah dan diangkut ke seluruh badan. Glukosa tu berada dekat dalam kita punya plasma darah. Okay. Alright. Aina dah jawab. Yang bawa glukosa ni awak lah sebab awak kan manis. Ke itu sebenarnya dia nak tanya saya sebenarnya? Yeah. Okay dah guys. Boleh kita gerak ke soalan yang ke-6. Kami move to question 6 guys. Question 6 ni penting. I believe mungkin some of you jarang terdedah dengan soalan tentang perencat pada enzim. Pernah tak jawab soalan perencat dekat enzim? Inhibitor to the enzyme. So ini penting, please pay attention. Okay, so ini adalah tajuk enzim bab 4 salah saya. So bab 4 ke bab 5 tak lupa dah untuk form 4 bab 4. So ini adalah enzim. Sepatutnya enzim dia kena bergabung. It must bind to the substrate. Boleh tak awak beritahu dekat saya apa nama bahagian dekat enzim di mana dia bergabung dengan substrate? What do we call it?
Ya, kita panggil dia sebagai tapak aktif, or in English kita sebut dia sebagai active site. Okey, kadang-kadang perencat, inilah contohnya cyanida tu. Cyanida tu kenapa dia berhentikan kita punya respirasi sel? Sebab dia merencatkan enzim yang berada dalam mitokondria. Mitokondria kita dia ada enzim dia, jadi cyanida tu dia merosakkan enzim dekat dalam mitokondria. Macam mana dia rosakkan enzim tersebut? Ini salah satu cara dia. So ini adalah molekul perencat atau inhibitor. Dia punya bentuk dia tak adalah sama sebiji macam substrate, tapi macam ala-ala lebih kurang. So apa berlaku? Molekul perencat tu dia boleh bergabung dengan tapak aktif enzim. Bila dia bergabung dengan tapak aktif enzim, boleh tak substrate tu bergabung dengan enzim? Dah tak boleh dah. Jadi efek dia, awak kena cerita selepas dia tak boleh bergabung, apa yang akan terhasil? Normally kalau enzim bergabung dengan substrate, kita sebut apa? Kita sebut bukan produk, dia punya tengah-tengah dia. Complex, yes, complex enzim substrate, or in English enzyme substrate complex. Jadi bila kalau substrate bergabung dengan tapak aktif enzim, dia membentuk kompleks enzim substrate. Tapi sekarang ni kalau substrate tak dapat bergabung dengan enzim, apa berlaku kepada penghasilan kompleks enzim substrate? Bertambah ke berkurang? Dia akan berkurang. Jadi benda ni akan berkurang. Bila kompleks enzim substrate berkurang, apa berlaku kepada kadar tindak balas? What happen to the rate of reaction? Pun akan berkurang juga. Okey, so nampak tak? Itu je cara dia sebenarnya. Jadi contoh-contoh lain kepada perencat, contohnya pernah dengar tak merkuri dekat dalam termometer? Cikgu awak akan pesan, kalau merkuri pecah, jangan pegang. Bagi tahu terus cikgu akan handle benda tu, betul tak? Sebab apa? Merkuri tu dia boleh meresap melalui kita punya kulit, and kita juga boleh hidu wap merkuri tersebut, dan dia boleh kita kata merosakkan kita punya enzim lah dengan cara macam ni sebenarnya. Okey? Perencat tu dia akan kekal. Okay, Faris tanya, adakah perencat tu dia akan kekal dekat dalam enzim? Nanti bila masuk next level, after SPM, you akan belajar kat matrik dan sebagainya, dia ada dua jenis enzim, dua jenis perencat. Dia ada perencat yang kita kata berbalik, reversible. Maknanya perencat itu boleh keluar daripada enzim. Dia ada juga perencat yang memang irreversible. Maknanya once dia dah melekat dekat enzim tu, it's permanent. Tak boleh berpatah balik. Jadi dia ada dua jenis dekat sini. Okay? Alright, merkuri tu bau apa? Bau besi ke? Dia macam gitu tapi tak gitu pun. Okey. Merkuri bukan besi tu besi lah. Merkuri tu dia logam juga. Tak pernah pula saya bau merkurinya. Okey. Merkuri boleh mengganggu tumbuh-saraf ke? Boleh. Dia boleh affect kita punya sistem saraf. Yang penting dia affect kita punya sistem saraf lah. So bila kita sistem saraf, dia melibatkan pertumbuhan growth juga. Okey, kejap So ni Gen Z lah. Saya memang Gen Z pun. I'm your generation, okey? Kita tak ada beza sangat pun. Dulu zaman saya, dulu kan sebelum saya mengajar dekat sekolah, saya punya first posting dekat Matrix. Dulu tahu, dulu I was a lecturer in Matrix College for about 6 years. Masa saya first posting, masa tu umur saya baru lepas grad, memang fresh grad, and then saya punya student dekat Matrix adalah student yang lepas SPM tau. So first batch tu, diorang beza dengan saya 6 tahun je. Saya beza dengan diorang 6 tahun. Jadi kalau duduk dekat sebelah diorang, memang tak ada beza. Memang pengalaman saya, bila jalankan kalau dekat sekolah, awak student kan, satu cikgu sambil tunduk macam tu kan. Ni dekat Matrix, jalan ni bersentuh bau saya sampai terpelanting, diorang buat tak kisah. Diorang ingat kawan. Kalau dekat kafe, kita orang dah, kalau sekolah dia beza, kalau cikgu ada tempat cedok laut dia, student lain kan. Dekat matrik kita campur je. So saya tengah duk cedok laut ni, dia sigong saya tepi macam tu je. Dah ada ingat kawan-kawan. I mean, saya macam agak okey lah, macam orang ingat saya muda kan. Tapi kadang-kadang sedih jugalah. Okay. Alright, anyway, kenapa saya cerita pasal tu tak? Sebab Gen Z. Ya, saya generasi awak pun sebenarnya. Okay. Anyway guys, jom kita jawab soalan ini. So let's answer the question together. Okay, so points yang pertama, perencat bergabung dengan tapak aktif enzim. Saya nak warn awak, please listen carefully. Kesalahan student, bila menjawab soalan tentang enzim, dia terlupa perkataan ini. Dia terlupa perkataan tapak aktif. Maknanya, dia tulis terus macam ni. Perencat bergabung dengan enzim. Agak-agak awak dapat markah tak? No, you will not get the mark. Sebab apa? Soalan clearly tunjuk perencat tu dia masuk ke dalam tapak aktif. Jadi wajib untuk awak mention perkataan tapak aktif. Clear? Remember that? Okay. Sambungan dia, apa berlaku selepas itu? Substrate Y tidak dapat bergabung dengan tapak aktif enzim. Lagi sekali saya nak pesan, student kadang-kadang dia tertinggal perkataan tapak aktif. Maksudnya dia cakap substrate tidak dapat bergabung dengan enzim. Also tidak dapat markah. Kalau macam ni kata dapat markah, janganlah bawa kertas tu pergi gaduh dengan cikgu. Cikgu ni betul lah saya kan cikgu keluarkan marking scheme, dah awak kalah. Okey, memang semua soalan ke? Ya, semua soalan yang kalau awak cerita substrate bergabung dengan enzim, wajib sebut substrate bergabung dengan tapak aktif enzim, baru betul. Okey, alright, moving on. Jadi apa berlaku? Kadar pembentukan enzim substrate complex akan berkurang. The rate of enzyme substrate complex formation will decrease. Bila dah berkurang enzim substrate complex, maka kadar tindak balas pun akan berkurang atau menjadi rendah. Clear or clear guys menjawab soalan tentang enzim ini? Yes or no? Clear? Okey, banyaknya term kena hafal. Dia ialah saya akui bio memang melibatkan penghafal.
hafalan pun. Tapi tak apa, insyaAllah kalau awak faham buat banyak latihan, nanti hafalan tu dia just appear je. Dia macam naturally awak akan ingat benda tu kan. Okay, so can you see my chat? What is your chat, Amalin? Saya tak nampak. So macam mana nak ikut skema Swiss biji? Saya bukan nak tunjuk dekat awak wajib ikut skema Swiss biji. Tidak. Saya tunjuk dekat awak apa yang dikehendaki oleh skema. So awak boleh olah ayat awak mengikut keselesaan sendiri, ikut sedap ayat sendiri. Cuma keyword yang penting tu kena ada lah keyword-keywordnya. Okay? So apa beza matrik asasi dengan diploma? Lah jauh sangat dah. Nanti kalau ada masa boleh tak saya cuba jawab soalan tersebut Ataupun you can go to my bukan nak promote IG tak. Tapi benda ni saya pernah cerita dekat Form 5 previous syllabus dekat saya punya IGTV. Saya ada buat session dengan diorang bercerita tentang beza asasi, diploma, matrik, whatever semua ni. Okay. Alright. So guys, bolehkah kita gerak ke soalan yang ketujuh? Kan Mimo, saya kena ada sengkang ke tidak? Kan tadi awal-awal dah cakap bulat-bulat dekat depan ni untuk saya bagi rujukan sebab kita dalam kelas mudah untuk awak rujuk. Jadi it is not required. Okay, alright guys. So let's go to the next question, shall we? Boleh Okay, jom. Soalan yang ketujuh. Okay, yang ni seorang pesakit. Ini soalan digestion, Form 4 topik 10. Form 4 topik 9 pencernaan. Seorang pesakit mengidap penyakit tertentu, tak kisahlah penyakit apa, terpaksa melalui pembedahan untuk membuang pankreas. Agak-agak awak dia nak uji awak tentang organ apa. Dia nak uji apa kaitan pankreas dengan organ pencernaan kan? Hati. Tak apa hati pula, pankreas lah. Dia nak uji kita tentang pankreas lah. Okay, terangkan kesan terhadap pencernaan makanan. Sebab apa? Pankreas awak jumpa dekat dua tempat. Pertama dekat bab 9 tajuk pencernaan. Lagi satu pankreas awak jumpa dekat bab 12 iaitu sistem endokrin. Dia terlibat dalam penghasilan insulin. Insulin untuk mengawal atur kita punya blood glucose level, aras glukosa dekat dalam darah. Jadi sebab itu soalan highlight dekat sini pencernaan makanan. Maknanya dia tak ada kaitan dengan insulin dan juga blood glucose level. Okey. Jadi awak dah tahu dekat sini apakah fungsi pankreas dalam kita punya pencernaan. Saya tak suka pankreas. Pankreas pun tak suka awak. Tapi you cannot live without pankreas. So apa fungsi pankreas? Anyway, cerna lemak. Bila masa pankreas tu mencernakan lemak? Pankreas dia akan menghasilkan 3 jus pankreas kan? Okay, dia menghasilkan jus pankreas. Apa yang ada dekat dalam jus pankreas? What is in the pancreatic juice? Kita sebut jus pankreas tu janganlah fikir jus macam saya duk minum ni pula. Bila saya tulis jus pankreas ada je student akan tanya sedap ke jus tu sir? Bukan. Jus kat sini maknanya merujuk kepada cecair. Ya, dia akan menghasilkan 3 jenis enzim dekat sini. Enzim lipase, enzim trypsin iaitu sejenis protease dan juga amylase. Enzim-enzim ni semua akan pergi ke mana? Where will the enzyme go? Enzim tersebut akan pergi ke satu bahagian pertama, bukan perut. Perut dia tak perlukan enzim daripada pankreas. Perut boleh hasilkan enzim dia sendiri. Duodenum, yes. Jus pankreas akan dihantar pergi ke bahagian pertama usus iaitu duodenum. Okey. Jadi untuk student saya pernah ajar formula untuk ingat apa nama enzim dekat duodenum ni. Ingat lagi tak enzim apa? Ya, awak ingat enzim 2 lipa. Okey. Apakah itu 2 lipa? 2 awak ingat ialah duodenum. Okey. Jadi lipa dekat sini ada 3 enzim. Li ialah enzim lipase. Okey. P ialah enzim protease. Alright. Dan A adalah enzim amylase. Okey. Tapi kalau protease menengah rendah bolehlah guna protease. Kalau menengah atas kan saya dah ajar dekat awak enzim protease ada 3 jenis kan? Apa 3 jenis tersebut? Awak ingat PT3. Apakah itu PT3? Untuk P kita ada enzim pepsin, there you go. Dan T pula kita ada enzim trypsin. Dan E kita ada enzim erepsin, very good. Dan dia punya flow pun just nice. Pepsin dekat mana? Huruf pun P. Pepsin dekat dalam perut, okey. Trypsin pula dekat dalam duodenum. Okey, duodenum. Dan last kali erepsin dekat mana? Bahagian terakhir usus kecil, ileum. Very good. Okey, memang flow dia macam ni, daripada perut turun ke duodenum, turun ke ileum. Enzimnya pepsin, trypsin dan juga erepsin. Boleh ke tidak? Inilah enzim-enzim yang awak perlu tahu Okey. Jadi in this case soalan tanya apa berlaku kalau pankreas itu dah dibuang? Boleh tak enzim 2 lipa ni dihasilkan? Tak boleh. Jadi kalau lipase tidak dapat dihasilkan, apa akan berlaku kepada hidrolisis lipid? Boleh berlaku ke tidak hidrolisis lipid? Takkan berlaku. Jadi awak ceritalah satu-satu dekat sini. Okay, let me show you how to answer. Jom kita tengok. By the way, untuk peringkat biologi, kalau awak nak nampak jawapan awak nampak smart, nampak macam jawapan A+, instead of gunakan
lipid tidak dapat dicernakan, you tukar perkataan cerna jadi apa? Apa nama proses? Pecahkan. Hydrolysis, there you go. You guna perkataan hydrolysis. Barulah nampak pelajar macam A+. Okay, so jom kita tengok dekat sini. Ini contoh untuk lipase. Kelas saya chapter berapa? Kelas saya sedang form 5 chapter 11, form 4 chapter berapa? 10. Chapter 10. Chapter ni lah. Okay, enzim lipase tidak dapat dihasilkan. Itu dia punya effects dia. Maka lipid tidak dapat dihidrolisiskan kepada asid lemak dengan gliserol. Basically you talk about the function. Function of lipase adalah mencernakan asid lipid kepada asid lemak dan gliserol. So that thing cannot happen. Itu saja. Agak-agak awak boleh buat tak ayat untuk trypsin pula? Can you do the ayat for trypsin? Cuba buat sekarang. Saya bagi masa dekat awak 1 minute. Buat ayat untuk trypsin, buat ayat untuk amylase. Kita nak tengok. Tulis dekat chat. Nanti saya pick someone. Dah ayat seteliur saya. Nanti lepas ni buatlah bahan-bahan ni apple, nanas, celery dengan baby spinach, bayam bayi. Bayam terlalu sedap, terlalu sihat untuk saya. Lah dia tak nak ke benda yang terlalu sihat? Okay, Fitrah, very good. Tapi Fitrah tertinggal satu ayat. Fitrah tak cerita tentang enzim itu tak dapat dihasilkan. Fitrah terus tulis, protein cannot be hydrolyzed to amino acid. Betul, satu markah. Tapi tolong tambah ayat, trypsin cannot be produced. Okay? Alright, saya bacakan jawapan daripada Nur Farisha Ilya. Dia kata, enzim trypsin tidak dapat dihasilkan. Very good. 1 mark. Protein tidak dapat dihydrolysiskan kepada asid amino. There is one thing. Yang masuk ke duodenum, is it protein or something else? Protein ni dia memang a bit complicated, saya akui. Polypeptida, there you go. Okay, sedikit revision. Jom kita buat sedikit revision. Kalau awak tengok balik bab yang 9, masa dekat pepsin, masa dekat pepsin pula, dekat dalam perut, enzim pepsin tu dia dah cernakan protein menjadi apa dekat sini? Protein dah menjadi polipeptida dah. So polipeptida tu akan dihantar pergi ke duodenum. Dekat duodenum dia sambut polipeptida ni, dia akan cernakan menjadi apa guys? Dekat duodenum ni menjadi peptida. Okey? Maknanya dia jadi molekul yang lebih kecil. Dekat peptida barulah dia cernakan menjadi molekul yang paling kecil iaitu asid amino. Asid amino. Boleh nampak ke dekat sini? Okay. So untuk protein, yes, a bit complicated. You kena tahu 3 tempat yang berbeza, 3 enzim yang berbeza dan juga bahan-bahan diorang yang berbeza. Okay. Alright now. Jom kita tengok ayat dekat sini. Saya ada sedikit pembetulan yang perlu dibuat. Enzim trypsin tidak dapat dihasilkan macam ayat Farisha tadi tu. Polipeptida tidak dapat dihidrolisiskan kepada asid amino. Salah, bukan asid amino. Asid amino hanya dihasilkan dekat ileum. Sekarang ni dekat kita punya duodenum baru. Okey. So ini adalah peptida. Ataupun setengah buku dia guna dipeptida. Boleh, dua-dua boleh. Peptida atau dipeptida lah. Dipeptida atau dipeptida. Okey. So kalau cakap digest instead of hydrolyze, kan tadi saya dah cakap boleh nak guna digest. Tapi kalau kita sedang belajar untuk memberi jawapan yang terbaik. Betul tak? So kalau jawapan yang terbaik, kita nak awak guna perkataan dihydrolysiskan. Baru dia nampak macam macam tu. Faham ke? You know what I'm trying to say? Tapi dia tak salah. Dia tak salah kalau awak gunakan perkataan dicernakan. Okay? Alright, jadi saya rasa untuk amylase, you know what to do lah. So untuk amylase, there you go. Enzim amylase tidak dapat dihasilkan, maka kanji tidak dapat dihydrolysiskan kepada maltosa. Dah siap. Okay? Soalan ni boleh jadi 2 atau 3 markah, makanya mungkin Martin Scheme dia akan bagi offer lebih daripada pilihan jawapan. Maknanya awak nak bercerita tentang ni boleh, nak bercerita tentang ni boleh, nak bercerita tentang ni pun boleh. Okey. So apa kaitan pankreas dengan duodenum? Tadi kan kita dah cerita, pankreas tu dia menghasilkan enzim lipa ni. Enzim lipa ni akan dihantar ke duodenum. Enzim lipa dihantar ke duodenum. Boleh ke? Duodenum tidak hasilkan enzim sendiri. Dia kena dapatkan enzim daripada pankreas. Okay? Alright. Protease tak ada pun. Protease ialah nama umum. Protease is a general name for enzyme yang mencernakan apa molekul protein. So protease umum, dia punya spesifik dia, kita ada PT3. Pepsin, trypsin dan juga erepsin. Boleh ha? Jadi kalau menengah rendah, semua ni kita sebut protease. Tapi menengah atas, biologi, kita pisahkan dia punya nama dia. Okay? Alright guys, dah. Boleh kita gerak ke soalan yang seterusnya. Can we move to question 8? Kita pun ada masa lagi lebih kurang 15 minit. Can we? Alright, jom. Soalan yang ke-8. Jadi kalau awak tengok dekat sini, yang peliknya, ini adalah kita punya pundi hempedu. Gallbladder adalah pundi hempedu. This is our pundi hempedu.
pundi hempedu, dan dekat dalam pundi hempedu ni telah ada batu karang hempedu ataupun gallbladder stone. Okey. Jadi dekat sini kita tengok, terangkan kesan terhadap pencernaan lipid dalam duodenum jika pesakit tersebut menghidap keadaan ini. What happened to the digestion of the lipid? Ini agak high level punya question, but your friends dah already bagi jawapan dekat sini. You think about the functions of the jus hempedu. Ya, jus hempedu tujuan dia adalah untuk apa? Ingat lagi tak? Okey, ini kita punya hati ya. So hati kita akan menghasilkan, hati dia akan hasilkan jus hempedu. Dia akan hasilkan jus hempedu. So the liver will produce bile. Hempedu ialah bile. Okey. Hempedu ni akan dihantar pergi ke mana? Where will it be sent to? Kita akan hantar dia pergi ke pundi hempedu. Kita akan simpan dalam pundi hempedu. We are going to store the bile into our gallbladder. Maknanya daripada hati, ini adalah kita punya hati. So jus hempedu tu kita masukkan ke dalam kita punya gallbladder, pundi hempedu, dia duduk situ. Kalau kita makan makanan yang berlemak atau makanan berlipid, ayam goreng ke telur kuning ke kulit ayam dan sebagainya, barulah hempedu dekat dalam ni, jus hempedu tu dihantar pergi ke kita punya duodenum. Okey, apakah fungsi jus hempedu? What is the functions of bile? Dia untuk apa? Yes, fungsi jus hempedu, dia punya fungsi adalah untuk mengimulsikan minyak, mengimulsikan lipid, ataupun in English kita sebut sebagai to emulsify lipid. Apa makna mengimulsifikasikan minyak ni? Let me show you picture here if I still keep it. Ini form 4 bio kan? Do I still have it? Yeah. Okay, so awak tengok dekat sini ya. Okay, imagine like this. Alright. Jadi dekat sini kita ada air dan juga minyak. Dan awak tahu air dengan minyak tidak akan bercampur. Diorang akan separated into two. Nampak? Ini bahagian minyak, ini bahagian air. So imagine jus hempedu tu dia macam sabun. Bila kita letak sabun akan memecahkan minyak tersebut menjadi titisan yang kecil. It will break up the oil layer to become small droplet of oil. Jadi apa berlaku nampak? Ini titisan yang besar, dia pecahkan menjadi titisan yang kecil macam tu. Okay? So let me show you another ni dekat sini. Ni kalau awak tengok, ini adalah level air, ini adalah minyak. Bila kita campur dengan jus hempedu, layer minyak tu akan dipecahkan menjadi titisan kecil dan dia dah tersebar ke seluruh air. Inilah proses yang kita sebut sebagai emulsi. Emulsi maknanya titisan kecil minyak atau titisan kecil lemak. Jadi, kenapa penting untuk badan kita emulsikan minyak tersebut ataupun lemak tersebut? Why? Minum sabun pula dah. Janganlah dia kata orang yang gallbladder stone kena minum sabun. Ya, supaya bila dia pecahkan menjadi titisan kecil, nanti luas permukaan minyak tu pun lagi tinggi kan, maka lagi mudah, lagi cepat untuk enzim lipase menghidrolisiskan minyak tersebut. Jadi pencernaan lipid akan jadi cepatlah. Jadi kalau orang yang tak, dia punya duodenum tak dapat bile jus hempedu tersebut, apa berlaku kepada pencernaan lipid? It's gonna be faster or slower? Pencernaan lipid akan menjadi lebih lambat. Okey. Jadi dekat sini kes dia, bila adanya batu karang hempedu, apa berlaku adalah, nampak ni, batu karang hempedu tu dia akan memblok, dia akan menyekat hempedu tersebut daripada masuk ke duodenum. Okey. Jadi bila duodenum tak dapat jus hempedu, pencernaan lipid akan jadi slow lah. Boleh faham ke dia punya story dia? Batu karang terhasil, salah satu risiko dia adalah makanan yang tinggi kolesterol. Dia kita kata benda ni spontan, dia just happen to certain people, tapi one of the apa yang meningkatkan risiko adalah makanan yang tinggi kolesterol. Okey, jom kita tengok jawapan dekat sini. Okey, yang pertama, batu karang hempedu menghalang rembesan jus hempedu ke duodenum. Ayat yang pertama faham tak? Gallbladder stone blocks the secretion of bile into the duodenum. Faham? Maknanya dekat sini sepatutnya hempedu tu perlu dirembeskan masuk ke duodenum. Tapi sekarang disebabkan adanya batu karang tu, gallbladder tu, hempedu tidak dapat dirembeskan ke duodenum. Dia telah pun menyekat. Rembesan tu penghasilan ke? Rembesan tu maknanya kita nak masukkan ke dalam duodenum tersebut. Okey, macam peluh kita dirembes terkeluar macam tu. Okey? Alright, boleh kita gerak ke point yang kedua. Jadi, fungsi hempedu untuk mengimulsikan minyak ataupun lemak. So bila hempedu tak ada, apa berlaku? Lipid tidak dapat diemulsikan. So the lipid can't be emulsified into small droplet. Okey. Jadi bila lipid tu tidak dapat diemulsikan, apa berlaku kepada pencernaan lipid? Dia akan jadi slow. Jadi cara nak tulis dia, kadar hidrolisis lipid akan berkurang ataupun proses pencernaan lipid akan menjadi lambat pun boleh juga. Boleh follow ke tidak? Boleh Can you see the steps? Boleh. Alright, ada apa-apa soalan kita? Ini jenis soalan kebat ke? Yes, this is one of the kebat yang sangat tinggi lah sebenarnya. Sebab dalam buku teks dia tak cerita directly dekat awak gallbladder stone apa dia punya efek. So benda ni memang awak kena fikir. You kena fikir daripada proses hati hasilkan hempedu simpan dekat gallbladder kena hantar pergi duodenum. Okay. Hidrolisis tu pencernaan ke sir? Ya, kan tadi dia cakap. You boleh guna dua perkataan. Hidrolisis boleh. Hempedu tu just hempedu ke? Betul. Apa beza sintesis dengan hidrolisis? Beza banyak. Sintesis maknanya hasilkan. Okey, sintesis maknanya hasilkan. Hidrolisis jauh beza, tak ada kaitan. Lisis maknanya pecah, break up. Pecah ataupun break. Hydro maknanya proses tu menggunakan air.
So bila kita cernakan, maknanya kita pecahkan molekul lipid tersebut. Okey, pecahkan guna air, betul. Okey, itulah macam saya cakap lah, I nak lisis dengan you. Saya rasa kita dah tak boleh go on dah. So patut kita lisis di sini sahaja. Okey. Alright, anyway, boleh kita gerak ke soalan 9. Can we move to question 9? Lipid tu lemak ke? Dia tanya soalan basic sangat dah ni. Ya, lipid tu lemak. Siapa yang confuse lipid tu apa, tolong tengok chapter 4. I'm gonna ignore 2 basic question. Soalan yang terlalu basic dekat sini saya akan ignore after this sebab kita sedang mengejar masa. Boleh ke? Boleh guys? Sorry. Alright, so boleh kita gerak. Okey, lipid ialah, saya tak sampai hati tau nak tinggalkan dia tertanya-tanya soalan ni. Okey, lipid adalah perkataan umum kepada kumpulan molekul-molekul yang geng-geng dekat dalam kumpulan tu. Kita ada triglycerida ataupun in English ialah triglyceride. Triglyceride kalau dia dalam keadaan cecair kita sebut minyak. Kalau dia dalam keadaan pepejal kita sebut lemak. Okey. Selain triglycerida, apa lagi kumpulan bawah lipid? You belajar tentang lilin ataupun wax. Contoh lilin yang cover permukaan daun, yang dia ada dekat atas permukaan daun untuk menghalang kehilangan air. Selain itu apa lagi? Ya, kita ada fosfolipid. Fosfolipid yang membentuk kita punya plasma membran. Very good. Kita ada steroid. Steroid adalah geng-geng lipid yang membentuk kita punya hormon. Hormon kita yang bunyi on-on dekat belakang tu, testosteron ke, estrogen, progesteron, itu ialah steroid. Okay? Boleh ke? And also kolesterol. Kolesterol pun dia masuk dekat bawah steroid juga. Jadi lipid is a general term. Minyak, lemak apa semua ni adalah specific term untuk jenis lipid tu. Okay? Glycerol tu bila kita cernakan. Bila kita cernakan triglycerida, kita akan dapat glycerol dan juga asid lemak. Okay? So this is chapter 4, form 4. Tolong tengok balik siapa yang confused. Alright guys, boleh tak kita gerak ke soalan yang ke-9? We are running out of time, can we? Boleh? Okay, soalan yang ke-9 sangat senang. By the way, typo, tolong ubah bukan struktur P, tolong ubah struktur S dekat sini. Sorry, yang ni tulis S, yang ni tulis P. Struktur S sebenarnya. Okey, jadi dekat sini struktur S obviously merujuk kepada kita punya perut lah. Jadi soalan tanya, terangkan mengapa pencernaan nasi tidak berlaku dekat dalam struktur S. Why our perut cannot digest rice? Kanji tak ada. Kanji ada. Dalam nasi memang ada kanji. Macam mana? Ya, betul. Dia ada 2 sebab dekat sini. Very good. Okey, sebab yang pertama, perut kita boleh rembeskan enzim amylase tak? Memang tak ada enzim amylase. Jadi kalau dah tak ada enzim amylase, memang perut kita tak boleh cernakan kanji dekat dalam nasi tu. Okey, reason yang kedua, dekat mulut kita ada tak amylase? Is there amylase in our mouth? Dah ada. Pencernaan kanji tu dah berlaku dah pun dalam mulut kita. Masa kita telan tu, sebenarnya amylase tu dia ikut je, dia ikut makanan kita dekat sepanjang esophagus. Tapi bila turun je dekat perut, amylase tu akan berhenti. Sebab apa? Yes, Afifah jawab sebab asid dekat dalam perut. Asid, pH acid, dia tidak sesuai untuk amylase. Basically amylase tu dia punya bentuk akan berubah ataupun kita sebut sebagai, what is the word bila shape enzyme berubah? Denature ataupun nyah asli. Okey. Sorry. Okey, jadi dekat sini jom kita tengok dia punya jawapan dia. Awak boleh jawab dua keadaan lah. Yang pertama, S tidak menghasilkan enzim amylase. Okey. Jadi, hidrolisis kanji dalam nasi tidak dapat berlaku. Wajib sebut perkataan kanji ya. Kalau awak sebut pencernaan nasi tidak berlaku, tak dapat markah. Dia nak tanya dekat awak dalam nasi itu ada molekul apa yang perlu dicernakan. Okey. Poin yang kedua, awak juga boleh cerita tentang pH dekat dalam perut. So pH berasid dalam S tidak sesuai untuk tindak balas enzim amylase. Jadi bila dah tak sesuai, maka tindak balas amylase air liur dari mulut akan berhenti. Okey. Soalan pada Dennis dia tanya, tapi dekat perut bukankah ada pepsin? Okey, memanglah perut tu ada pepsin. Tadi kita dah belajar. Tapi pepsin dia cernakan apa? Pepsin cernakan protein. Dia tak cernakan kanji. Soalan tanya tentang nasi. Kalau nasi kita refer kepada kanji. Boleh ke? Alright. Pepsi pula dah. Okey, ada kawan awak tanya, apa ni? Saya dah lupa soalan dia apa tadi. Kalau jawab karbohidrat saja boleh tak? Maknanya hidrolisis karbohidrat dalam nasi tidak berlaku. Tak boleh. Dalam jawapan awak, kalau awak boleh jadi spesifik, please be more specific. As specific as possible. Sebab kalau awak sebut karbohidrat, dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi glukosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, sucrosa. So what type of karbohidrat yang kita nak cernakan? Jawapan dia adalah kanji. Okey? Boleh ke semua orang? Boleh Pankreas pun ada amylase cancer. Benar. Tadi kan kita dah cakap dekat atas ni, pankreas kan dia hasilkan enzim lipa ni. So ada amylase juga dekat pankreas, okey. Tapi enzim dari pankreas dia hantar pergi ke perut ke tidak? Do they send the enzyme to the perut? No. Enzim ni dia akan hantar terus pergi ke duodenum. Kan 2 lipa, D for duodenum. Dia hantar terus ke duodenum. Okey. Alright, dah siap soalan 9. I think just nice. Kita nak masuk ke soalan yang terakhir. Can you go to the last question? Can we? Boleh Okay. Soalan yang ke-9. Yang ni akan muncul dekat dalam beberapa topik awak sebenarnya. Dia boleh tanya dekat tajuk apa pembahagian sel bab 6 kan? Bab 6 meiosis mitosis tu, dia boleh tanya dekat bab 15. Bab 15 ialah tajuk reproduction.
dia boleh tanya dekat bab 11. Bab 11 dalam form 5 pun boleh juga dia tanya bab tentang mutation, di mana dia jadi perubahan kepada nombor kromosom. Jadi soalan ni dia boleh tanya dekat banyak topik sebenarnya. Sorry ya, salah eja, gentian gelendon. Dia macam dia apa kita kata? Lidah dia macam pelat sikit. Bukan gelendon, gelendong. Tolong tambah. Okey, gentian gelendong. Yang ni lah macam kelakar. Melayu gentian gelendong, English spindle fiber. Macam wah, English macam sangat kita kata apa? Sangat elegant perkataan dia, Melayu tiba-tiba gelendong. I don't know what gelendong is. Tapi tak apalah, awak faham apa maksud gentian gelendong tu kan? Okay, so let me just show you the picture ialah hari tu jap. Library. Jap. Hang on. Mana form 5? Saya nak tunjuk gambar mitosis meiosis tu je. Sabar jap. Allah Akbar, tak jumpa. Form 4 tak. Saya baru buat ni dengan form 5 bio. Ni. Okey. Jadi awak dah tahu, gentian gelendong tu fungsian dia pula. The fungsi gentian gelendong tu adalah untuk tarik dia akan tarik pasangan kromosom tu supaya berpisah. Jadi kalau anafasa 1, if it's anaphase 1, apa yang berpisah dekat sini? Anaphase 1 apa yang berpisah? What do we call this? Awak sebut kromosom saja tak betul? Ya, kromosom homolog. Wajib. Maknanya kalau gentian gelendong tu wujud, kromosom homolog akan dipisahkan. Homologous chromosome will be separated. Maknanya kalau dia punya gentian gelendong tu dah rosak, tak wujud, boleh tak kromosom homolog tidak berpisah? Kromosom homolog tidak berpisah. Yang ni kalau anaphase 1, siapa yang bela kromosom homolog tu apa? Tolong tengok balik chapter 6 form 4 Okey, kalau anaphase 2 pula, dekat anaphase 2, nampak tak apa yang berubah sekarang ni? What exactly dipisahkan? Yang ni baru kita panggil kromatik kembar. This is what we call sister chromatids. Okey, dia pisahkan dia punya centromere dekat tengah-tengah tu. Okey, so dekat sini jawapan dia sangat penting dan soalan selalu uji Anaphase 1, pasangan kromosom homolog yang berpisah. Untuk anaphase 2, kromatik kembar yang tidak dapat berpisah. Berpisah. Jadi boleh bezakan dua perkataan itu, dia bergantung kepada anafasa 1. Salah ni. English, anafasa 1. English tolong tukar anaphase 1. Anaphase 1. Okey, dah siap. So kalau mitosis kita guna kromatik kembar lah. Mitosis dekat anaphase kan kromatik kembar yang berpisahkan. Okey. Alright. Okay guys. Jadi dah pukul 3.30. Saya rasa saya perlu tamatkan kelas sekarang sebab some of you akan ada kelas later kan. So thank you so much guys. Hopefully you learn something today tentang cara untuk menjawab soalan negatif and some of the KBAC questions lah. So kepada bukan my student, insyaAllah kalau ada session in the future, I will see you again. Kepada my students, I will see you in the class. I will upload this. Saya upload now. I will upload this one dekat jawapan dan juga dekat Google Drive. Accessible through my IG. IG saya Hamid Yusof. HAMIDI YUSOFF. Okay. Alright guys. So that's all. Thank you so much. Form 5 bio dekat malam ni. See you. Bye bye. Thank you.